Selamat datang ke channel Cikgu Lina. Sama-sama kita menuju kejayaan yang cemerlang. Assalamualaikum. Kembali bersama dengan Cikgu Linda. Hari ini cikgu akan mengajar sejarah tingkatan 2, iaitu kita fokus kepada bab 2, sistem pemerintahan dan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Apa yang kita akan pelajari pada hari ini adalah subtopik 2.2, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Kita sama-sama terokai dan pelajari apakah kegiatan ekonomi mereka pada suatu masa dahulu. Standard pembelajaran hari ini adalah 5.2.2, iaitu murid boleh menghuraikan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu. Objektif pembelajaran kita pada hari ini adalah di akhir pembelajaran, murid dapat mencirikan kegiatan ekonomi masyarakat kerajaan alam Melayu seperti pertanian, perdagangan, hasil hutan dan laut serta perlombongan dan pembuatan. Diharap anak murid dapat memahami apa yang akan cikgu terangkan sebentar lagi. Ya, anak-anak. Di subtopik 2.2 kegiatan ekonomi, kita akan lihat kepada 4 bidang utama, iaitu aktiviti utama yang kita akan lihat ialah pertanian. Kedua, kita akan lihat pula aktiviti perdagangan. Ketiga, aktiviti hasil hutan dan hasil laut. Dan yang terakhir, hasil perlombongan dan pembuatan. Ini adalah 4 aktiviti utama yang dilakukan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu pada suatu masa dahulu. Hari ini kita akan lihat satu per satu apakah aktiviti yang dilakukan oleh kerajaan alam Melayu ini. Yang pertama, kita akan lihat kepada aktiviti pertanian, di mana pada waktu ini kerajaan alam Melayu, masyarakatnya mempunyai tanah-tanah yang subur dan mereka banyak menjalankan aktiviti kegiatan pertanian. Tujuan utama pada waktu ini mereka menjalankan pertanian adalah untuk menyara diri sahaja. Tetapi apabila hasil tuaian yang mereka dapat itu melebihi daripada untuk kegunaan harian mereka, maka lebihan itu akan dipasarkan atau dibekalkan untuk memenuhi keperluan masyarakat sekeliling mereka. Dengan ini, hasil tadi dapat dijual kepada mereka yang memerlukan. Seterusnya, sebahagian besar kawasan alam Melayu ditanam dengan padi. Kenapa? Sebab pada waktu ini masyarakat kerajaan alam Melayu suka kepada nasi, kerana nasi pada waktu ini adalah makanan ruji penduduk alam Melayu, dan sebab itulah aktiviti penanaman padi ini menjadi sangat penting pada kerajaan alam Melayu pada suatu ketika dahulu. Seterusnya, kita lihat pula di kerajaan manakah yang banyak menjalankan aktiviti penanaman padi ini. Pertama kita akan lihat kepada kerajaan Funan, kerajaan Champa dan kerajaan Angkor. Mari kita lihat. Pada waktu ini kebanyakan masyarakat menanam padi kerana kerajaan Funan dan kerajaan Angkor ini terletaknya berhampiran dengan lembah Sungai Mekong. Kita tahu kan, masyarakat pada waktu ini banyak akan tinggal di berhampiran dengan sungai, kerana sungai adalah sumber sumber yang paling penting kepada mereka pada waktu ini, kerana ia dapat membekalkan, ia dapat memberikan pelbagai pelbagai perkara yang boleh dilakukan. Dan kenapa ia terletak di lembah Sungai Mekong ini? Sebab pada waktu ini bila kita kata sebut sungai, di sungai ini mempunyai tanah yang subur, yang lembut dan
air mudah didapati. Okey, yang kedua, kita ada tasik tonsep. Okey, tasik tonsep ini jugalah yang membekalkan air kepada petani-petani untuk menjalankan aktiviti pertanian. Kerana hujan yang turun di sini dapat disimpan di tasik tonsep untuk jangka masa dan juga membantu pesawah-pesawah padi tadi menjalankan aktiviti pertanian kerana sawah padi kawasannya sentiasa diperlukan air. Yang ketiga, selain itu, di kerajaan Angkor juga, pemerintah memainkan peranan penting di mana di sini pemerintah meminta rakyat untuk membina kolam. Idea pemerintah di mana untuk membina kolam untuk menyimpan air. Untuk kegunaan pada musim kemarau, supaya aktiviti penanaman padi tadi dapat dijalankan walaupun menghadapi musim kemarau. Kolam ini dikenali sebagai barik. Barik ini sangatlah besar dan dapat menyimpan banyak air. Sekaligus dengan pembinaan kolam ini membantu masyarakat di kerajaan Angkor tadi menanam padi sehingga 3 hingga 4 kali setahun. Dapat mendatangkan hasil yang banyak kepada masyarakat kerajaan Angkor tadi. Selain itu, di kerajaan Champa juga kita ada sistem daik ataupun terusan yang dibina untuk menyediakan bekalan air di kerajaan Champa. Bila kita ada terusan ini, adalah seorang yang diberi nama ketua air di mana dia akan menyelenggara terusan dan daik ini supaya dapat berjalan dengan lancar, tiada masalah untuk membekalkan air kepada masyarakat untuk menjalankan aktiviti pertanian pada waktu ini. Cikgu harap anak-anak murid dapat bezakan di kerajaan Funan, kerajaan Champa dan kerajaan Angkor. Terdapat faktor semula jadi kita ada lembah-lembah sungai dan tasik-tasik. Yang mana di sini dapat membekalkan air kepada petani untuk menanam padi. Manakala selain pada itu dengan pentadbiran di mana pemerintah di kerajaan itu sendiri memberikan idea dan membina barik untuk menyimpan air. Begitu juga di Champa menyediakan saliran-saliran air supaya air sentiasa dapat dibekalkan kepada kampung-kampung ataupun kawasan-kawasan penanaman padi dan disediakan seorang ketua air. Bagi kerajaan Majapahit pula, aktiviti penanaman padi ditanam di Pulau Jawa kerana pada waktu ini pulau ini mempunyai tanah yang subur dan sesuai untuk membuat aktiviti pertanian. Selain itu, sungai-sungai juga menjadi faktor utama di mana sungai ini dapat membekalkan air kepada pengairan sawah padi. Contohnya kita ada Sungai Begawan Solo dan Sungai Berantas. Dengan peranan sungai inilah membolehkan masyarakat menanam padi dengan banyak dan menjadi sumber utama kepada kerajaan pada waktu ini. Selain pada itu, kita ada pemerintah, di mana pemerintah memainkan peranan penting. Mereka membina beberapa sistem pengairan untuk meningkatkan pengeluaran sawah padi tadi. Yang terakhir, kita tengok pula di kerajaan Srivijaya, di mana di Srivijaya padi ditanam di kawasan Palembang. Terutama di kawasan Tanah Tinggi Pasemah dan Hulu Musi. Di sini berbeza sikitlah, di mana kerajaan Srivijaya kebanyakan padi di kawasan di tanah-tanah tinggi di tepi-tepi bukit. Selain daripada penanaman padi, masyarakat juga ada yang menanam pelbagai jenis rempah ratus.
Okey, kerana bentuk muka bumi, kerana terdapat permintaan dan penawaran daripada pedagang-pedagang dalam dan luar negara. Kita lihat kepada penanaman rempah ratus, pertanian rempah ratus. Okey, di sini masyarakat banyak menanam bunga cengkeh, buah pala, lada hitam, di mana ia merupakan rempah ratus yang terdapat di alam Melayu. Okay. Lada hitam banyak ditanam di kawasan Sumatera dan Jawa. Okay, ini di sebelah bawah kita lah. Okay. Bunga cengkeh pula banyak ditanam di Kepulauan Maluku. Manakala buah pala ditanam di Pulau Banda. Okay. Selain daripada rempah ratus, kita ada kegiatan-kegiatan yang lain di mana masyarakat selain daripada dia menanam padi dan rempah ratus, ada juga masyarakat yang berminat untuk mengusahakan tanaman-tanaman lain seperti pokok pisang, tebu, bijan, kekacang, kelapa, sayuran dan buah-buahan. Okay, kat sinilah terdapatnya pelbagai jenis tanaman-tanaman yang boleh dijual. Selain itu, ada juga yang menjalankan aktiviti menangkap ikan. Okey, menangkap ikan di mana? Di sawah, di paya dan di sungai. Ini kita panggil ikan air tawar. Okey. Dan selain daripada aktiviti ini, ada juga yang berminat untuk mendapatkan kulit kura-kura, di mana kulit kura-kura ini boleh dipasarkan kepada pedagang-pedagang luar negara. Okey. Okey. Cikgu harap anak-anak murid dapat mengetahui dalam aktiviti pertanian, masyarakat Kerajaan Alam Melayu banyak mengusahakan tanaman padi. Kemudian rempah ratus. Dan selain daripada padi dan rempah ratus, kita juga boleh membuat tanaman lain seperti pokok pisang tadilah, tebu, kekacang, kelapa dan sayur-sayuran. Selain aktiviti pertanian, ada juga yang berminat untuk menangkap ikan. Sebab kenapa tangkap ikan? Sebab di sinilah kita kata memenuhi keperluan masyarakat. Sebab ada yang suka makan ikan. Dan ikan tu jika banyak juga ia boleh dijual kepada masyarakat sekeliling. Kita masuk ke aktiviti kedua, iaitu aktiviti perdagangan. Kita lihat perdagangan. Kita tahu masyarakat zaman dulu, inilah aktiviti utama, aktiviti perdagangan. Sama juga seperti masa awak belajar di tingkatan 1. Tamadun-tamadun dunia yang lain. Aktiviti utama mereka adalah berdagang. Kenapa? Sebab aktiviti ini adalah kegiatan ekonomi yang sangat penting pada waktu itu. Sama ada di Kerajaan Alam Melayu, dan juga di luar negara. Kenapa? Sebab pedagang-pedagang luar negara ini tertarik dengan barangan-barangan yang didapati di Kerajaan Alam Melayu kita. Kita ada pelbagai barang kerana bentuk muka bumi kita yang berbeza-beza. Sebab itulah kita dapat menyediakan pelbagai jenis barang dan mereka pedagang daripada luar berminat dengan barang-barang keluaran negara Kerajaan Alam Melayu kita. Dan yang ketiga, faktor utama kenapa aktiviti perdagangan ini sangat penting pada waktu itu kerana kedudukan alam Melayu tadi terletak di tengah-tengah laluan perdagangan di antara timur dan barat. Maka dengan ini Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Majapahit, pedagang-pedagang daripada bawah boleh datang ke Tanah Melayu, boleh datang ke Champa, dia menjadi laluan perdagangan timur dan barat. Begitu juga pedagang daripada Arab, pedagang daripada China,
Mesir, daripada atas datang untuk berdagang di kerajaan alam Melayu yang berada di bahagian bawah. Dan dengan faktor inilah membolehkan pelabuhan tadi berkembang maju. Sebab apa? Yang pertama, sebab terdapat pelbagai barangan yang menjadi tarikan pedagang luar. Kedua, sebab kedudukan alam Melayu tadi terletak di tengah-tengah laluan perdagangan. Dan yang keempat, kita kata kenapa pedagang ramai datang? Sebab pelabuhan kita dilengkapi dengan pelbagai kemudahan. Terdapatnya bekalan air. Kita boleh tinggal untuk berehat beberapa hari, beberapa minggu. Terdapat juga tempat simpan barang dagangan. Ni store lah kita panggil tempat simpan barang. Kan kita bawa barang banyak-banyak. So, kita boleh simpan barang kita dengan selamat. Dan yang terakhir, di kawasan itu terdapatnya ruang untuk kita berjual beli. Inilah sebab-sebab kenapa aktiviti perdagangan pada waktu itu menjadi kegiatan yang utama bagi kerajaan alam Melayu kita. Ini adalah contoh-contoh pelabuhan yang terdapat di setiap kerajaan. Kita boleh lihat di sini. Ada kerajaan yang mempunyai satu pelabuhan utama. Ada kerajaan yang mempunyai banyak pelabuhannya. Bila banyak pelabuhan, kita kata, wow, ramainya pedagang-pedagang boleh datang dan singgah di sini. Kita ada pelabuhan di setiap kerajaan. Kalau kita tengok kat sini, setiap kerajaan ada pelabuhan masing-masing. Di setiap kerajaan juga kita boleh tengok ada barang-barang yang didagangkan kepada pedagang-pedagang luar. Maksudnya kerajaan Funan jual barang damar, kapur barus, kayu cendana dan gaharu. Maksudnya kat sini barang-barang ini banyak ditanam di kerajaan Funan. Dan sebab itulah ia boleh dijual kepada kerajaan lain. Sebab ada orang luar yang berminat. Macam tu juga campak. Kita ada padi tadi, beras, kita ada emas. Ni banyak pusat pelumbungan kat sini ni. Pelumbungan emas, pelumbungan perak. Dan kita ada gajah. Bila ada haiwan, gading gajah pun boleh dijual. Dan di Sriwijaya pun kita ada damar, kapur barus, gaharu, madu, rotan, rempah, mutiara, rumpai laut, gading gajah dan sumbu badak. Kita boleh lihat di sini. Terdapat banyak barang yang hampir sama. Kenapa hampir sama? Kita boleh anggap kata pedagang-pedagang yang datang, dia tidak akan singgah di semua tempat. Walaupun ada 7 buah kerajaan ini, mereka bukan akan singgah di setiap kerajaan. Daripada 7 buah kerajaan ini, mereka akan singgah di beberapa pelabuhan kerajaan tertentu sahaja. Di situlah mereka boleh meniagakan barang. Sebab tu kebanyakan tempat hampir menjual barang-barang yang sama. Mudah untuk pedagang tadi beli di mana-mana pelabuhan yang disinggah untuk menjalankan aktiviti perniagaan di sini. Juga harap anak-anak murid dapatlah perhatikan di kerajaan Gangga Negara kita ada banyak pelabuhan. Di sini ada emas, biji timah. Kini di kawasan Perak. Sebab itulah di kawasan Perak ini dulu terkenal dengan pelumbungan emas dan biji timah. Banyaklah pedagang-pedagang akan datang dekat sini. Di sebelah Tanah Melayu kita ada Kedah Tua dengan Gangga Negara. Tapi yang banyak aktiviti pelumbungan di Perak Gangga Negara. Di sebelah Majapahit dengan Sriwijaya, kita ada kawasan yang berhampiran dengan laut. Kita ada mutiara, kita ada rumpai laut, kita ada ikan, kulit penyu. Ni Sriwijaya dan Majapahit di sebelah bawah kita kan. Pulau. Kalau di sebelah atas, kita ada Funan, Champa dan Angkor. So ada jugalah kawasan pelumbungan tadi di Champa.
Okey, kita ada gading gajah. Sebab apa? Dengan banyak kawasan hutan. Okey, seterusnya kita lihat pula, okey, kenapa kita menjalankan aktiviti dengan perdagangan luar. Okey, maksudnya bukan sahaja dengan pedagang-pedagang tempatan tapi juga dengan pedagang-pedagang luar. Okey, pada waktu ini kita menerima kunjungan pedagang daripada China, India, Arab dan Parsi. Di sini daripada jauh mereka berlayar naik kapal. Bergegar-gegar kapal ni kan. Okey, mengharungi ombak dan badai, lautan yang bergelora. Okey, jauh perjalanan mereka untuk sampai ke kerajaan kita. Okey, kerajaan alam Melayu. Di sinilah mereka berdagang, berlayar, membawa pelbagai barang dagangan keluaran negara mereka datang ke kerajaan alam Melayu. Okey, ada barang untuk dijual, ada barang untuk ditukar dengan kerajaan kita. Sistem barter. Waktu ini kita mengamalkan sistem barter tukar-tukar barang. Okey, sebelum wujudnya mata wang. Kita lihat kepada pedagang-pedagang Cina. Pedagang-pedagang Cina pada waktu ini datang ke kerajaan alam Melayu. Okey, dia membawa barang keluaran negara dia, iaitu sutera, tembikar, pinggan dan mangkuk. Okey, selain itu kita ada payung, gula, gendang. Okey, ini yang dia bawa ke negara kita. Okey, apa yang dia dapat daripada kerajaan alam Melayu adalah dia nak ambil barang-barang yang mempunyai nilai perubatan, yang mana yang boleh digunakan untuk membuat ubat, membuat herba. Okey. Okey, manakala pedagang India pula, dia akan membawa kain kapas, tembikar, okey, pelbagai jenis batu-batu berharga seperti akik, carnelian dan selain pada itu, dia juga berminat untuk mendapatkan kain sutera dari China dan rempah-rempah, gaharu dan kapur barus daripada alam Melayu. Nampak? Bila pedagang China datang ke kerajaan alam Melayu, India pun datang, masing-masing bawa barang masing-masing. Okey, India pun berminat dengan barang-barang daripada negara China. So, di sini boleh berlaku aktiviti perdagangan. Okey, dan pedagang Arab dan Parsi. Mereka datang jauh bawa tembikar, minyak wangi, barang kaca dan manik yang didagangkan dengan kerajaan alam Melayu. Okey, kemudian mereka membeli rempah ratus dan kayu-kayu yang wangi dari kerajaan alam Melayu dan dibawa balik ke tanah besar mereka. Okey, kita salah tulis kat situ, minta maaf ya. Okey, inilah perdagangan luar ataupun pedagang-pedagang luar yang berminat untuk datang berdagang ke kerajaan alam Melayu. Yang ketiga, kita akan lihat pula kepada hasil hutan dan hasil laut. Sebut hutan, tahulah kan, benda dalam hutan kan. Dalam laut, apa hasilnya? Ikan kan. Tak apa, jom kita belajar sama-sama. Okey, kerajaan alam Melayu kaya dengan hasil hutan dan hasil laut. Okey. Pada waktu ini, masyarakat menjalankan aktiviti untuk kegunaan diri sendiri sahajalah, untuk sara diri je, kecil-kecilan sahaja. Okey. Banyak kawasan pertempatan telah berkembang menjadi kawasan perdagangan. Okey, sebab ada pelabuhan tadilah. Okey, kita tengok contoh hasil hutan. Kita ada gaharu, kita ada sarang burung, rotan dan kapur barus. Ini hasil hutan lah. Okey. Kita ada hasil laut seperti gamat, mutiara dan rumpai laut. Okey. Kalau tengok tadi pelabuhan tadi pun awak dah tahu kan, gamat, mutiara, rumpai laut ni banyak dekat kerajaan mana kan? Okey. Hasil laut dan hasil hutan ini dia mendapat permintaan yang tinggi kerana mempunyai pelbagai kegunaan. Okey, contoh, ada yang boleh dibuat makanan, ada yang boleh dibuat ubatan, ada yang boleh buat pewangi dan ada yang boleh dibuat barang perhiasan dan bahan binaan. Okey, sebab itulah
Okey, hasil hutan dan hasil laut ini boleh dijual kepada pedagang-pedagang sebab dia mempunyai hasil yang serbaguna. Okey. Kita lihat contoh hasil hutan dulu. Yang pertama, apa dia contoh hasil hutan kan? Oh, hasil hutan pertama kita ada gaharu. Gaharu ini boleh dibuat pewangi. Oh, sebab tu kan ada pewangi-pewangi, perfume-perfume kan? Dan juga perubatan-perubatan. Okey. Okey, kemudian lokasi banyak terdapat di Sungai Mekong dan Tanah Melayu dan juga di kawasan Sumatera. Yang kedua, sarang burung layang-layang. Ni sedap ni. Ni memang untuk kesihatan dan perubatan. Kalau awak tahu siapa yang suka makan sebab dia ni sangat mahal. Tapi yang memberikan kesihatan yang baik kepada kita. Okey, ia boleh didapati di Pulau Borneo. Di utara Pulau Borneo. Saya nak salah sebut je kan? Okey, yang ketiga, kita ada rotan. Okey, rotan kita boleh buat bahan binaan. Dan juga kita boleh buat kraft tangan. Yang ini terdapat di seluruh alam Melayu. Boleh buat kerusi. Boleh buat selain kerusi kita boleh buat meja. Kan, meja rotan kan. Okey, yang terakhir hasil hutan kita ada kapur barus. Ini gunanya untuk pewangi. Okey, banyak terdapat di Sumatera dan Borneo. Okey, ni adalah 4 hasil hutan yang utama yang ditanam oleh masyarakat kerajaan alam Melayu yang pada zaman dahulu. Okay, kita tengok hasil laut. Okay, kita ada gamat. Okay, apa kegunaan gamat ini? Kenapa gamat ini banyak permintaan? Okay, sebab ia boleh dimakan dan ia boleh dibuat sebagai bahan perubatan. Okay, kalau kita sekarang gamat ini digunakan untuk membuat minyak angin. Minyak angin gamat. Okay, bila luka kita sapu minyak angin ni cepat sangat baik kan? Yang kedua, kita ada rumpai laut. Boleh dimakan. Ni seaweed. Okay, kalau pergi Sabah, ia boleh makan saja. Boleh buat kerabu. Ataupun kita panggil seaweed. Yang duk makan sushi, balut sushi ataupun krepek seaweed. Okay, banyak kegunaannya. Dan yang terakhir kita ada mutiara. Mutiara kita boleh buat barang perhiasan. Okay, ada macam-macam. Boleh buat subang. Boleh buat rantai tangan. Boleh buat loket. Okay. Okay. Hasil laut ini mudah didapati di perairan kerajaan alam Melayu. Terutama di Selat Melaka dan Laut Sulu. Bahagian terakhir kita akan lihat kepada perlumbungan dan pembuatan. Okay, di sini masyarakat kerajaan alam Melayu akan membuat aktiviti perlumbungan emas, perak dan bijih besi. Okay, mereka menjalankan aktiviti perlumbungan dengan secara kecil-kecilan iaitu dengan cara mendulang. Manakala bagi pembuatan adalah kegiatan membuat barang harian dan mewah seperti perhiasan emas, cuka kelapa, pembuatan garam dan pembuatan tembikar. Okay, contohnya perhiasan emas tadi ni lah macam rantai tangan, rantai, gelang tangan. Okay, ini adalah hasil daripada aktiviti melombong emas. Okay, dan ada juga dibuat benda lain kan. Okay, kita tengok contoh perlombongan. Okay, yang pertama, emas. Emas banyak dilombong di kawasan-kawasan pergunungan Hu, iaitu di Champa. Manakala kita ada perak. Perak dilombong di kawasan Indrapura dan kawasan antara Amaravati dan Vijaya. Okay, di kerajaan Champa juga. Okay, kerajaan Champa ada emas dan perak. Dan yang terakhir, bijih besi banyak dilombong di Angkor. Okay, di kawasan pergunungan Phnom Penh. Okay, ni kawasan Champa dengan Angkor, banyak kawasan perlombongan. Okay, banyak kawasan bukit-bukit. Okay, kedudukan geografi kan, bentuk geografi. Okay, tengok pula pembuatan. Okay, pembuatan yang pertama, masyarakat kerajaan Funan dan Angkor menghasilkan pelbagai barang daripada bijih besi dan emas seperti barang perhiasan. Okay, rantai,
Okey, gelang tangan, gelang kaki, okey, macam-macam ada. Yang kedua, masyarakat kerajaan Champa juga mahir dalam pembuatan barangan tembikar. Okey, tembikar dalam bentuk tembaga tu. Okey. Yang ketiga, masyarakat kerajaan Champa mengusahakan pembuatan cuka kelapa. Dan yang terakhir, kerajaan Majapahit mengusahakan pembuatan garam, gula, minyak, pembungkusan daging kerbau dan membuat mi daripada beras. Okay, banyak aktiviti yang dihasilkan. Barang barulah hasil daripada perlombongan tadi. Okey, seterusnya yang terakhir, kesimpulan. Okey, apa yang kita dapat simpulkan daripada pelajaran kita tadi, kekayaan sumber alam di Kerajaan Alam Melayu menyebabkan pelbagai kegiatan ekonomi dapat dijalankan. Okey, oleh itu kita sebagai masyarakat atau rakyat, haruslah bijak memanfaatkan dan mengurus alam sekitar demi memajukan diri dan negara kita. Yang terakhir, dengan kebijaksanaan pemerintah tadi, ada pemerintah Angkor, pemerintah Champa, yang bijak menguruskan sumber alam dan kegigihan masyarakat pada zaman dulu untuk bekerja, telah berjaya memakmurkan kerajaan-kerajaan alam Melayu sehinggalah kerajaan alam Melayu ini terkenal, dengan pelbagai aktiviti yang menjadikan kerajaan itu kukuh dan terkenal hingga ke serata dunia. Cikgu harap anak-anak semua dapat memahami tentang kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat kerajaan alam Melayu. Juga harap video ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Oleh itu, sebelum cikgu mengundurkan diri, cikgu harap anak-anak sudi like, subscribe dan share video cikgu ini untuk manfaat kita bersama dan dikongsi dengan kawan-kawan daripada sekolah yang lain. Sehingga kita berjumpa lagi di lain waktu. Cikgu akan meneruskan lagi dengan kelas sejarah. Tunggu video cikgu yang seterusnya. Bye. Assalamualaikum.